Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi pada hari ini kita akan pergi kepada subtopik kita yang ketiga, iaitu sel kimia. Okey. Untuk sel kimia ni, kita pergi yang pertama dahulu. Apa yang kita nak tahu sebenarnya, tapi ni eksperimen ni kita akan buat kemudian lah. Okey, kita tengok apa yang kita nak adalah kita boleh menerangkan tidak berlaku redox dalam sel kimia melalui eksperimen. Itu adalah sebenarnya standard pembelajaran dia. So ada eksperimen sebenarnya dalam tajuk ni sangat banyak. Jadi ini adalah contoh sel kimia yang kita boleh buat daripada ubi kentang. Sebenarnya ada banyak bahan asalkan dia boleh mengalirkan arus elektrik. Okey, ada bendalih lah, ada cecair dekat dalam bahan tersebut. Kebanyakan yang kita boleh gunakan untuk menghasilkan sumber tenaga elektrik. Okey, apa itu sel kimia? Sebelum kita mula untuk membuat sel kimia kita sendiri, so apa yang dimaksudkan dengan sel kimia ringkas? Okey, bila kita kata sel kimia, so dia akan gunakan dua jenis elektrod yang berbeza. Okey, so bila dua jenis elektrod yang berbeza, maksudnya dua kepingan logam yang berbeza lah. Okey, yang dicelup ke dalam satu larutan yang kita namakan sebagai elektrolit yang boleh mengalirkan arus elektrik. Elektrolit ni adalah bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik dan disambung dengan wayar penyambung. Okey. So kita kenali juga sel kimia ringkas ni sebagai sel voltan ataupun sel galvani. Nama yang samalah, voltaic cell atau galvanic cell. Okey, so menukarkan tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Okey, disebabkan dia menggunakan dua kepingan logam yang berbeza, so dia boleh menukarkan tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Jadi tindak balas redox yang berlaku dalam sel akan menyebabkan pengaliran elektron. So apa yang berlaku di dalam proses tersebut adalah ada logam yang akan dioksidakan dan ada yang akan diturunkan. So itu berlakunya tindak balas redox. So bila tindak balas redox, so maksudnya elektron akan dipindahkan. Okey? Itu yang dikatakan pengaliran elektron tu. So beza keupayaan yang dikesan pada voltmeter akan menunjukkan arus elektrik yang terhasil. So bila ada berlakunya arus elektrik itu terhasil, so dia akan ada bacaan pada voltmeter tu yang menunjukkan dia ada beza keupayaan. Okey, ini adalah contoh-contoh sel kimia ringkas. Okey, sel-sel kimia yang ada lah. Okey, kita tengok di sini dia gunakan dua elektrod yang berbeza, satu magnesium dan satu lagi adalah kuprum. Di mana magnesium, kalau kita belajar sebelum ni tentang sel elektrokimia. Tetapi untuk tajuk untuk kamu sebagai KSSM ni, kita lebih rujuk kepada sel inot ataupun sel keupayaan elektrod piawai. Okey, bukan sel elektrokimia, bukan siri elektrokimia lah. Okey. Kalau kita lihat kepada siri keupayaan elektrod piawai itu, magnesium bacaan dia adalah lebih inot dia adalah lebih negatif. Manakala kuprum dia punya inot dia adalah lebih positif. Okey, so kalau kita tengok di sini yang akan mengalami pengoksidaan adalah magnesium dan yang akan mengalami penurunan adalah kuprum. So ini adalah contoh elektrolit dia, iaitu asid sulfurik cair. Okey, ini adalah contoh yang kedua di mana logam yang berbeza digunakan di sini adalah kuprum dan juga zinc. Okey, kalau kita tengok dari segi inot dia, zinc adalah lebih negatif, manakala kuprum adalah lebih positif. So, ini adalah larutan kuprum 2 sulfat cair. Boleh juga kita gunakan dua larutan yang berbeza. Okey, elektrolit yang berbeza. Okey, ataupun sel Daniell. Ni kita ada sel Daniell, kita ada dua sama ada kita gunakan pasu berliang atau kita gunakan satu lagi yang kita namakan sebagai titian garam, salt bridge ataupun porous pot. Okey, di dalam tu kita ada dua elektrod yang berbeza, masih lagi dua elektrod yang berbeza. Di sini adalah voltmeter untuk kita lihat nilai voltan yang terhasil. Okey, dan kita boleh ada juga dua elektrolit yang berbeza di dalam ni. Okey, contohnya zinc di dalam larutan zinc sulfat, kuprum di dalam larutan kuprum 2 sulfat. Tapi nanti kita akan belajar macam mana cara kita tentukan, okey, based on the elektrolit dan juga the electrode. Okey, so ini adalah asid sulfurik, manakala titian garam. Okey, asid sulfurik biasanya kita akan gunakan sebagai titian garam tadi. Okey, kemudian kita ada dua elektrod yang berbeza, iaitu zinc dan juga kuprum, dan dua elektrolit yang berbeza, iaitu zinc sulfat dan kuprum 2 sulfat. Okey, so salt bridge ni adalah fungsi dia sama macam porous pot ni. Okey, dia adalah untuk membenarkan pengaliran ion melaluinya sahaja. Okey, dia tidak akan terlibatlah dalam sebarang tindak balas. Okey.
Okay, kita tengok di sini. Pasu berliang dan esi sulfurik membenarkan ayun-ayun mengalir melaluinya bagi mengimbangi cas dan juga melengkapkan litar. Ini adalah fungsi dia untuk mengimbangi cas dan juga melengkapkan litar. Kalau tidak, dia tak bolehlah nak mengalirkan elektron sebabnya litar tu tak lengkap. Okey. Okey, sel kimia ringkas. Ini adalah sel kimia ringkas. Contohnya di sini kita ada pita magnesium dan juga kepingan kuprum. Dan kita ada larutan kuprum 2 klorida. Okey, magnesium tak ada masalah dia sebab magnesium dia lebih negatif daripada inut dia lebih negatif berbanding dengan inut pada kuprum. Okey. So larutan kuprum 2 klorida CuCl Cl2. Kita kalau kuprum, kalau kita nak jadikan dia aktif, kita kena pastikan dia berada dalam larutan elektrolit yang mengandungi ion dia sendirilah. Okay, so kita gunakan kuprum 2 klorida. So untuk magnesium dia adalah terminal negatif. So nilai inut dia magnesium lebih negatif. Okay, ini yang cikgu katakan tadi, nilai inut magnesium lebih negatif. So dia akan bertindak sebagai terminal negatif. Manakala bagi kuprum nilai inut kuprum lebih positif, so dia akan bertindak sebagai terminal positif. Kalau dahulu kita lihat kepada siri kedudukan dalam siri elektrokimia, tapi sekarang kamu tak boleh gunakan siri elektrokimia, kamu kena gunakan, cikgu dah cakap tadi, siri keupayaan elektrod piawai. So di sini apa yang berlaku disebabkan dia adalah terminal negatif, so dia akan melakukan proses pengoksidaan. So atom magnesium akan menderma 2 elektron untuk membentuk ion magnesium. Okey. Manakala apa yang berlaku di di terminal positif agak-agak kamu. Okey. Apa yang dilakukan oleh kuprum? Okey, so ion kuprum akan menerima 2 elektron untuk membentuk atom copper. Okey, so atom copper akan diturunkan di situ. Okey, ini adalah tindak balas penurunan. Okey. So, pengaliran elektron akan berlaku daripada terminal negatif, dia akan pergi kepada terminal positif. Okey. So, pengaliran arus adalah daripada positif ke negatif. Itu bezanya di situ. Arus akan bergerak daripada positif ke negatif. Ini kita tahu kalau kita tengok dari segi sel ringkas yang biasa, arus akan bergerak daripada positif ke negatif, tetapi elektron akan bergerak daripada negatif ke positif. So, terminal negatif kita kenali sebagai anode. So, proses yang berlaku di situ adalah proses pengoksidaan. Manakala terminal positif kita kenali dia sebagai cathode. Positif, cathode. Okey. So, dia adalah proses penurunan. Okey. So, kalau kita tengok tindak balas redox dalam sel kimia. Okey, ini adalah sel Daniell yang menggunakan pasu berliang. Satu lagi sel Daniell yang menggunakan titian garam. Okey, so bila cikgu kata sel Daniell, so kita ada dua lah. Sama ada kita boleh gunakan porous pot atau kita akan gunakan titian garam, salt bridge. Okey, dia dalam sel Daniell ni apa yang kamu perlu tahu adalah kamu kena ada 2 elektrod yang berbeza dan kamu perlu ada 2 elektrolit yang berbeza. Okey, 2 different electrolyte and 2 different electrode. We have to use the both difference in the both cell. Okay, in the both DNA cell lah. So the sel kimia juga menggabungkan 2 sel setengah yang mempunyai nilai inut yang berbeza. Okay, sebab kita tahu zinc dan kuprum nilai keupayaan elektrod piawai dia adalah berbeza. So nilai inut dia adalah berbeza. Okay, so sel Daniell ialah contoh sel kimia yang terdiri daripada elektrod logam zinc dan elektrod logam kuprum yang dicelupkan ke dalam larutan garam ion masing-masing. Jadi 2 larutan garam tersebut dihubungkan dengan menggunakan titian garam atau diasingkan dengan menggunakan pasu berliang. Okey. So, fungsi dia tadi cikgu dah ajar dah tadi. Okey, baru cikgu terangkan tadi. Fungsinya adalah untuk mengimbangi cas dan juga melengkapkan litar. Okey. So, ini adalah contoh dalam sel Daniell inut bagi 2,5 sel. Okey, bila kita katakan inut bagi 2,5 sel ni, okey, kalau kita lihat sebenarnya kalau kita belajar sebelum ni, zinc akan mengalami pengoksidaan. Okey, tapi itu adalah tindak balas yang berlaku. Sekarang bila kita kata ini adalah persamaan umum bagi inut tu sendiri. Okey, bila kita persamaan umum, kita tahu bahawa keupayaan elektrod piawai adalah sama dengan keupayaan penurunan piawai. So, semua dia punya tindak balas tu walaupun dia punya
Inode dia adalah negatif, so dia punya persamaan dia masih lagi dalam bentuk persamaan penurunan. Okay, bila dalam bentuk persamaan penurunan, so zinc plus zinc tu plus, okay, ion zinc ni akan menerima 2 elektron untuk membentuk atom zinc. So atom zinc akan disesarkan. Tapi ini untuk inode bagi 2 sel setengah, maksudnya persamaan dia secara umum. Yang ini kita tak ada masalah sebab copper kebiasaannya kita tahu copper akan menerima 2 elektron untuk membentuk copper atom. Okey, atom copper. So inode di sini nilai dia adalah negatif. Inode di sini adalah nilai dia positif. Okey, nilai inode ni cikgu dah kata biasanya kita akan bagilah nilai inode ni, kita akan minta pelajar untuk ingatlah. Jadi zinc, okey, dengan nilai inode yang lebih negatif ialah terminal negatif ataupun anode. Manakala kuprum dengan nilai inode yang lebih positif ialah terminal positif ataupun kita kenali sebagai katot. Okey, jadi tindak balas yang berlaku di sini ialah elektrod zinc ataupun anode ni tadi. Okey, ini adalah tindak balas yang berlaku. Okey, kita tahu bahawa zinc dia punya nilai dia adalah lebih negatif, inode dia lebih negatif. So bila inode dia lebih negatif, so dia akan melakukan proses pengoksidaan. So zinc akan menderma 2 elektron untuk membentuk ion zinc 2+. Okey, manakala elektron kuprum pula dia akan bertindak sebagai katot. Jadi ion kuprum akan menerima 2 elektron untuk membentuk atom kuprum. So ini adalah tindak balas penurunan. Jadi persamaan ion secara keseluruhan dia, ingat lagi tak cikgu ajar? Kita kena eliminate ataupun kita kena singkirkan, kita kena potong elektron. So apa yang tinggal di situ adalah tindak balas pengoksidaan dahulu, baru diikuti dengan tindak balas bagi penurunan. Okay, salinlah dulu zinc, baru salin dengan copper. Zinc dengan copper. Okay. Jadi elektron akan mengalir daripada elektrod zinc ke elektrod kuprum melalui wayar penyambung. Sebabnya dia akan bergerak daripada anode ke katot. Anode tadi adalah terminal negatif, manakala katot adalah terminal positif. Okey. Jadi sel kimia ni boleh ditulis dalam bentuk yang kita namakan sebagai notasi sel. So anode ditulis di sebelah kiri notasi sel dan katot ditulis sebelah kanan notasi sel. So yang di sini apa yang kamu perlu faham dan kamu tahu adalah macam mana cara nak menulis adalah elektrod P. Okey, elektrod ni adalah ni lah, biasanya dalam bentuk pekerja lah elektrod. Okey, elektrod, larutan ion, elektrolit dia apa. Okey, kemudian ada 2 palang di sini yang menunjukkan dia adalah titian garam atau pasu berliang. Kemudian diikuti dengan elektrolit yang berada pada katot iaitu terminal positif. Dan ada satu lagi garisan di sini untuk menunjukkan elektrod bagi yang katot ni tadi. Okey, so macam mana cara kita nak tulis notasi sel? Okey, kita ambil contoh zinc dan kuprum tu tadi. Okey, zinc dan kuprum kita tahu yang zinc akan mengalami pengoksidaan, manakala kuprum akan mengalami penurunan. So automatik zinc akan menjadi anode dan kuprum akan menjadi katot. So macam mana cara kita nak tulis notasi sel? Okey, boleh tengok di sini notasi sel bagi sel Daniell. Okey, elektrod dia tadi zinc dalam bentuk pepejal di sebelah kiri. Okey, ada palang di sini, ingat tu. Okey, zinc 2+. Okey, zinc 2+. Okey, kemudian ada 2 palang di sini. Okey, kemudian ion dia tadi, ion pada katot tadi, dalam tu ada apa? Kita ambil ion positif saja ya. Cu2+. Okey, kemudian ada palang di sini, Cu. Okey, palang yang 2 ni mewakili titian garam atau mewakili pasu berliang. Okey, cikgu harap jelas di situ ya. Zinc, zinc 2+, Cu2+, Cu. Jangan tertukar pula. Sebab kedudukan ni kita tak boleh nak tukar Dia mesti mengikut susunan dia. Boleh faham Okey. So bacaan voltan inode bagi sel inode sel bagi sel Daniell. Okey, macam mana cara kita nak kira bacaan voltan bagi tindak balas di antara zinc dan juga copper ni tadi? Berapa nilai voltan yang sepatutnya kita akan dapat? Okey. Inode sel adalah sama dengan E naught bagi katot, tolak dengan E naught bagi anode. So di sini kita kena tahu berapa E naught bagi katot ni tadi dan berapa E naught bagi anode. Ingat ya, K tolak A. KA. Okey. So E naught bagi cells di situ adalah positif 0.34.
Ini adalah inode pada copper ya. Kamu boleh lihat kepada jadual yang diberi. Okey. Tolak. Kenapa tolak di sini? Sebab daripada formula asalnya adalah tolak. So tolak. Okey, negatif 0.76. Kita dapat daripada mana negatif 0.76 ni? Ini pun sama juga kita cari dalam jadual. Tengok pada inode pada zinc tadi. Okey. So kita tolak macam biasa 0.34. Tolak-tolak dia akan jadi tambah. So nilai voltan yang sepatutnya kita akan dapat adalah 1.10 volt. Jadi voltan sel ataupun inode ni dapat ditentukan menggunakan rumus berikut. Kamu kena ingat kathod tolak anode, bukan anode tolak kathod. Okey, positif tolak negatif. Sini terminal positif, terminal negatif. Okey. Kita ambil yang positif dahulu, baru kita ambil yang negatif. Negatif, positif tolak negatif. Okey. Okey, ini adalah eksperimen yang sepatutnya kita buat, iaitu menentukan nilai voltan dalam sel kimia. Okey, sebenarnya benda ini kita lebih mudah untuk kita nampak kalau kita buat eksperimen dah. Okey. So di sini apa yang cikgu nak tekankan di sini adalah pasangan logam bahan yang kita gunakan di situ atau formula ubah yang kita gunakan di situ adalah pasangan logam yang berlainan. Nilai voltan sel juga isi padu dan juga kepekatan elektrolit. Okey. Tujuan dia adalah untuk menentukan nilai voltan dalam sel kimia menggunakan pasangan logam yang berlainan. So penyataan masalah dia, adakah ataupun bagaimanakah pasangan logam yang berlainan ni dicelup dalam elektrod yang berlainan tadi akan mempengaruhi nilai voltan bagi sel kimia. Jadi hipotesisnya adalah semakin besar perbezaan nilai keupayaan elektron piawai pasangan logam, semakin besar nilai voltan bagi sel. Okey. So kita tengoklah, sebelum ni kita tengok dari segi pasangan logam saja, betul tak? Jauhnya kedudukannya dalam siri elektrokimia tu. So definisi secara operasi bagi kimia ni tadi, sel kimia ni tadi adalah voltmeter menunjukkan bacaan. Okey, kenapa cikgu kata definisi operasi? Cuba kita tengok D. D adalah do, O adalah observe. So, kalau kita tengok di sini, apa yang kita do adalah voltmeter menunjukkan bacaan apabila pasangan logam yang berlainan jenis dicelup ke dalam elektrolit. Apa yang kita dah buat, done. Okey, do. Okey. So ni adalah contoh. Okey, contoh eksperimen. Okey, menentukan nilai voltan dia gunakan zinc, copper. Ini adalah sel kimia ringkas dan juga larutan kupron 2 sulfat. Okey, nilai voltan ni nanti kita akan buat eksperimen nanti. Okey, zinc dan copper. Apa yang berlaku kepada zinc adalah zinc akan menipis. Untuk copper, pepejah perang akan terenap. Manakala larutan CuSO4 daripada biru kepada tanpa warna. So maksudnya kepekatan ion kupron di dalam larutan kupron 2 sulfat akan berkurangan. Okey. Okey. So untuk hari ini sampai situ saja yang cikgu nak kamu fokus untuk yang ini. Okey, kamu lihat kepada buku kerja di dalam tu. Okey, cikgu nak kamu mahir dahulu macam mana cara kamu nak menulis notasi sel. Okey, dan juga menentukan nilai inode dahulu. Okey, cuba buat latihan pada latihan 34 pada muka surat 39 dan latihan 40 pada muka surat 40 latihan 34.1. Okey, cuba mahirkan dahulu sebelum kita pergi kepada yang lain ya. Sebabnya kalau kamu dah mahir yang tu yang 35 latihan ke 35 tak ada masalah, kamu boleh buat, dan juga latihan 36. Alright. Okey, itu saja untuk minggu ini sebab cikgu nak kamu fokus sikit-sikit dulu. Kalau kita fokus banyak-banyak nanti juga kamu juga tak boleh nak ikut ya. Jadi assalamualaikum dan salam sejahtera, selamat belajar semua.